Zik! Itu siapa? Delicious eh? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal dan anda bersama dengan saya sekarang ni di Ladang Alam Bersama. Kita ada satu tetamu sangat istimewa. Ini Abu Hana. Itu dia. Assalamualaikum. Nama sebenar kita rahsiakan. So Abu Hana, apa pendapat Abu Hana bila tengok ladang ni? Bila kita sampai tu memang nampak lah ni ada roh lah, ada roh. Ada roh, masya-Allah. Of course. So rasa lain lah, betul lah orang kata sini dia ada jiwa kan. So bila masuk je lorong kecil sampai buka besar, wah. Lain macam lain macam. Nampak apa masa tu? Lepas tu mula-mula nampak kan, kita terus nampak kuda kan. Cakap, oh tak nampak lagi logo ni, dah masuk dalam, dah parking kereta turun. Cakap, budak-budak terus lari, terus cari benda fitrah lah, benda yang dia nak. Haiwan lah, kuda, dia terus tengok kuda. So kat sini macam-macam ada lah. Macam ni ada glamping kan. Tengok cantik kak. Dia jadi macam semangat dah sikit kan. Kalau masuk, kalau tengok, ush, ini camping shock ni. Boleh datang lah. Datang memang kena datang lah. Memang rasa lain lah. Kalau nak buat vacation tak payah luar negara, sini je. Tempat berhimpun? Tempat berhimpun semua orang-orang yang jiwanya bangun. Orang yang tak leka dan jiwanya bebas. Dan insya-Allah melahir sumpah. Melahir sumpah tu maksudnya apa tau? Apa yang bila kita dah berhimpun, apa yang kita dapat daripada perhimpunan tersebut dan apa yang kita nak bawa ke seterusnya. So melahir sumpah lah. Maknanya melahir sumpah ni kita kena buat sebab kita lahir pun ada kalimah yang kita perlu bawa. And then ada janji yang kita perlu bawa. And then sumpah ni apa dia? Sumpah dia nanti kita bincangkan sama. Alright. So habis. Apa? Okay. Give it up. So pada kali ini saya akan memperkenalkan kepada anda tentang ladang. Abu Hana, jom. Logo Ladang Alam Bersama. Kenapa ladang kan? Okay guys. Sekarang ni ini logo ladang Logo ladang ni saya lukis sendiri, saya sketch sendiri, okey. Saya buat sendiri dan saya lukis sendiri. So nama tempat ni Ladang Alam Warisan Seri Menanti Negeri Sembilan. So dekat sini kalau kita nampak tengok very obvious gambar anak Melayu memanah dan berkuda. Kenapa pentingnya memanah dan berkuda? Kerana kita kena bentuk kekuatan. Bila kita ada kekuatan, baru kita boleh buat apa sahaja yang kita nak bawa. Yang pertama sekali, agama kita, tu alif. Yang keduanya, kita nak jaga bangsa kita, bangsa Melayu. Melayu tu apa, Bu Hana? Mim tu Muhammad, lam alif tu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang Melayu bawa dan Melayu lafazkan setiap hari, setiap waktu, setiap ketika. Ya, itu adalah tanah air kita. Wa tu zat kudus Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama tu, bangsa tu Melayu, ta tu tanah air kita lah. Kat sini kita mempertahankan alif bata gitu ni. Jadi memanah berkuda ni adalah merupakan satu saranan dan tuntutan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat 60. Allah perintah kita untuk persiapkan segala kekuatan bagi menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita, dan segala musuh kita tak ketahui. Sebenarnya Allah lah yang lebih mengetahui. Dan barang siapa yang mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, pasti akan diganjari dan tidak akan dianiaya. Ini surah Al-Anfal ayat 60 ni. Allah perintah kita untuk mempersiapkan segala kekuatan berupa panahan dan juga pemerangan kuda. Di kat sini kita ada kuda hitam. Ni maksud dia ni kuda baginda Rasulullah SAW. Nama kuda hitam ni kuda Saqaf, kuda perang baginda. And then yang keduanya anak Melayu memanah. Kalau kita tengok situ dia buat anchoring. Anchoring dia kita panggil dia floating anchoring dekat chest. Jadi ini teknik memanah berkuda yang memang pada saya tahap yang cukup sempurna. Dia tak ada dah anchor mana-mana. Dia dah jadi sangat, apalah orang kata, insting. And then kemudiannya kita ada lambang bulan sabit. Hai Bubak. Lambang bulan sabit dan juga logo warna merah ni melambangkan rakyat. Kuning tu melambangkan raja. Hitam tu melambangkan lembaga yang memegang rakyat. Jadi makin lengkaplah sebuah logo. Ini logo Ladang Alam Bersama Seri Menanti Negeri Sembilan.
Okay, awesome lah guys. So nanti korang akan tengok macam mana kita orang memanah dan berkuda dekat sini. Dan insyaAllah sama-sama kita raikan kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah di akhir zaman ni, tuan-tuan. Kalau kita tak buat memanah ni, kalau kita tak buat berkuda ni, takkan timbul kekuatan. Dekat ladang ni mengajar memanah berkuda? Jawapannya tidak. Sebenarnya kami mendidik anak-anak kami dengan ibrah ataupun pengajaran yang ada dalam panahan dan juga pemeliharaan kuda. Bila dia berkuda, dia ada kepimpinan, hati dia kuat. Itu yang kita nak. Betul. Kan? Kita bukan nak dia naik kuda sangat, tak. Betul. Tapi benda yang dia belajar di sebalik perbuatan menunggang kuda tu. Dia fit, dia strong, very strong. Body dia strong walaupun dia kecil-kecil tapi dia liat, keras, tegap. Macam tu. Ayam kampung. Bukan ayam bandar kan. Duduk situ je. Jadi bila dia memanah pula, dia kuat dekat mana? Dia kuat kat fizikal dia. Oh, masya-Allah. Hai sayang. Ni wife kita. Oh. Wife yang pertama. Kak Mazna menjeling nampak. Okey. Gurau. Okey, hidup ni tanpa gurauan tak jadi apa-apa And then yang seterusnya tadi kita cakap pasal apa? Kekuatan badan. Yang keduanya kekuatan mental Kekuatan mental Dia nak dapat apa orang kata istiqamah tu, dia power istiqamah tu. Lebih baik daripada 1000 karamah tu. Benda ni bukan senang nak buat. Kecewa memanah, tetap memanah. Sakit memanah, tetap memanah. Belajar minta dengan Allah, belajar mentauhidkan Allah, belajar nafi diri, belajar nafi makhluk. Letak semua pengharapan pada Allah dalam panahan. Luar biasa tuan-tuan. Dan akhir sekali kekuatan ummah. Bila semua orang Islam pandai memanah, dia akan terbit satu kekuatan ummah yang sangat luar biasa. Muhammad, come here. Cepat lari. Cepat lari. Now, okay. Ini kita nak kenalkan anak saya yang pertama. Lari Muhammad, cepat. Masya Allah, dah besar dah anak kita. Sekejap je. Okay Muhammad, kenalkan diri dekat ni. Hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sihat tak? Okey, kenalkan diri. Teruskan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad. Umur saya 10 tahun. Saya diladang sebagai fasilitator. Saya akan mengajar tuan dan puan memanah dan kuda. Air kata saya di alam masa ini tiada ketakutan, tiada hasad dengki, tiada kebencian. Yang ada di alam masa ini hanyalah keberanian dan kasih sayang. Selamat datang ke alam wasan. Masya Allah. Terbaik. Alright, terbaik. Tanya. Okey. Kenalkan diri dekat Abu Hana. Dengan saya Muhammad. Hebat. Salam abang. Okey, good. Ni anak sulung saya ni. Oh, okey. Abang daripada Abu Bak. So, macam inilah kita ni. Kita santai-santai je ni. Dan cara kita mempersembahkan ladang kita ni. Macam inilah. Jadi, kekuatan yang ketiga tu kekuatan ummah. Kekuatan ummah. Ada macam mana kekuatan ummah dah dapat lihat? Kita tengok anak-anak kita punya mantra tadi. Apa dia? Di alam wasan ni tiada ketakutan. Kita tak nak anak-anak kita takut. Tiada hasad dengki tau. Tak boleh ada hasad dengki. Tiada kebencian. Tak boleh ada kebencian dalam diri kita. Yang ada di alam warisan ni hanyalah keberanian dan kasih sayang. Dan selamat datang ke alam warisan. Wah, macam tu. Tengok, mantra ni kita bisikkan ke telinga dia. Bisikkan telinga dia. Makin lama-lama nanti dia akan faham. Dan setiap hari kita akan renew benda tu balik. Sebab kita tak nak anak bangsa kita takut. Takut tak bertempat. Kita tak mahu benda tu semua. InsyaAllah. Baik. Let's move on to the next one. Nak beritahu, sini kita belakang ni kita ada kemah. Kita ada buat glamping. Okay, kita ada glamping kat sini. Kalian boleh menginap dan tidur di sini ala-ala kayu lah. Nanti kita orang akan naikkan bendera kayu kat sini. Oh, barulah Ertugrul kan. Jadi kita orang cakap selalu tengok filem Ertugrul tapi tak pernah nak memanah, tak pernah nak berkuda. Maka bila tengok filem Ertugrul, tolong datang ladang dan memanah dan jom kita berkuda insya-Allah. Okay. Next one. Ini kita ada Merah Silu dan kita ada Balairung Alam Warisan dan kita ada tempat kita sambut kita punya ni lah. Kita ada tempat kita sambut kita punya apa orang panggil ni? Tetamu dekat sini insya-Allah. Itu tempat parking.
Ada air kat sini. Okey, sekarang ni kita berada di satu tempat yang sangat istimewa tuan-tuan. Adalah tempat kediaman ibu dan bapa saya. Tadi ibu punya bapa rumah dengan ayah dengan rumah kat sana. Tapi dekat sini pun ibu dan ayah punya duduk tempat duduk kat sini juga. Tanah hinggap aku. Sana hinggap lah. Tadi maknanya kat tempat sini mereka duduk bersama sebab dia orang dapat view, the best view tempat ladang ni kat sini. So dekat sini dapat tengok kuda, orang naik kuda. Dapat tengok ni. Tu siapa? Haziq Birthday boy Hey Haziq! Haziq ke? Haziq! Itu siapa? Delicious Oh wow, luar biasa. Baik. Okey. Sedap tak? Berat sikit lah. Kena banyak communicate dengan dia sikit, insyaAllah. Alright, cool. Alright. Zik, petang nanti bawa kubota sikit ataupun bawa kita punya mesin tu. Gosok sini sikit dengan gosok situ sikit, Zik, boleh? Alright, thank you. Okay. Sekarang ni tengah banyak berlaku macam-macam perkara yang tengah diperbaiki di ladang ni. Dan insyaAllah lepas ni apa orang kata akan lebih teratur lah ladang ni insyaAllah. Okay. Okay. Dekat sini adalah tempat makan lah buan. Ini tempat makan gitu. Jadi kalau lepas memanah semua, usul dengan anak panah letak dekat sini. And then kemudian kita makan dekat sini. Dekat sini tempat makan. Tempat makan orang duduk glamping. Tempat makan orang-orang ladang. Dan ada jualan minuman air lah dekat sini lah. Jualan air. Okey, besok akan ramai orang ni. Besok akan penuh orang, ramai orang. And then dekat sana tu surau. Dan kita ada balai budaya. Balai budaya ni tempat orang lama. Dekat sini kita ada balai budaya. Balai budaya ni tempat orang bila dia dah sudah sembahyang maghrib, bila dah sembahyang isyak, dia nak melepak, dia akan lepak di balai budaya ni. Okey. Balai budaya Alaman San. Jadi orang lama-lama dulu bila dia tak ada Facebook, dia tak ada tempat bersosial. Jadi itulah tempat sosial dia. Itulah platform pertama. Platform pertama orang Melayu duduk bersembang kan, membicarakan tentang besok nak kerjakan tanah siapa, besok nak betulkan rumah siapa. So everything yang duduk dekat ladang ni semua dibuat secara bergotong royong. Jadi itulah dia sebenarnya kekuatan orang Melayu zaman dulu yang kita nak hidupkan balik sekarang. Sekarang ni kita nak hidupkan balik benda ni supaya apa? Supaya orang Melayu kembali balik menyatu, tidak bersifat individual dan sangat luar biasa lah. Capaian ataupun benda yang kita buat bila mana kita bersatu. Kerja yang berat akan jadi ringan. Dan benda yang mustahil akan menjadi semuanya possible. Semuanya boleh lah bila kita bersama-sama. Saya pernah tengok dalam masa 15 minit diorang clearkan satu tempat, clear bersih, selesai. Baru lepas dilanda air bah, 15 minit diorang turun, semua yang turun ni turun selesai, settle semua, bersih. Memang luar biasa kekuatan penyatuan orang Melayu. Jadi sebenarnya ladang ni sebenarnya tempat berhimpun, tempat menyatukan orang, tempat menyatukan fikir. Sebab hari ni bila banyak sangat ideologi ni, dia memecah belahkan kita. Jadi dahlah kita terpisah disebabkan oleh sektor ataupun sanction agama kita. Dan lepas tu dipecahkan lagi dengan macam-macam fahaman, kan? Berbagai fahaman yang ada ini, and then dipecahkan lagi oleh parti politik pula, and then dipecahkan lagi oleh pendirian dalam pelbagai perkara, berpecah. Yang ni kalau kau tak suka kau boleh skip lah. Tetapi kenapa ladang? Abu nak tanya kenapa ladang? Kenapa ladang, Coach? Okey, kenapa ladang? Sebab kalau kita nak bangkitkan balik bangsa kita ni, kita kena mula daripada yang kecil-kecil ni. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa baginda ni kecil kan, baginda dihantar oleh ibunya ke kampung kan. Untuk apa? Untuk belajar, untuk menyusu dengan ibu susuan baginda. Jadi masa ni baginda Rasulullah SAW dekat dengan alam, dekat dengan haiwan, dekat dengan kambing, dekat dengan tumbuh-tumbuhan, and then dekat dengan kuda kan.
Jadi dekat situ sebenarnya baginda Rasulullah SAW membentuk karakter ataupun kepribadian baginda. Okey. Seterusnya apa yang berlaku? Di ladang tu ada berlaku satu peristiwa yang mana dada baginda Rasulullah SAW dibelah. Aha, betul. Jadi apa yang dibuat? Kita tahu malaikat tu membelah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil hatinya, dicuci semua darah-darah kotor yang di dekat dalam tu, dikeluarkan, dibersihkan jadi dengan air Zam-Zam. Jadi kawan-kawan dia balik lari kan kat ibu dia, kata Muhammad telah dibunuh. Dadanya telah dibelah kan. Jadi ibu dia datang tengok, hidup lagi anak dia. Tapi ada kesan ada kesan kat situ. And then mengambil ibrah daripada apa yang berlaku di sini. Kita nak belah dada budak-budak ni tak boleh. Marah mak dia nanti. Marah abah dia nanti kan. Kau dah pegang parang nak belah dada orang kan. Jadi kita tak buat macam tu. Jadi kita bedah hati mereka ni dengan kata-kata, dengan pesan-pesanan. Betul. Dengan penuh kesabaran lah. Kita bentuk, kita buang yang kotor tu kan. Tu sebab kita cakap di alam mawasat ni tiada ketakutan. Yang dibasuh, dicuci, darah kotor yang dibuang tu ketakutan tu lah. Darah kotor yang dibasuh dan dibuang tu hasad dengki lah. Betul. Dan darah kotor yang dibuang daripada hati anak-anak kita ni kebencian tu lah. Inilah dia benda ni. And then yang nak dimasukkan tu, nak diadakan tu apa? Kasih sayang dan keberanian. Keberanian dan kasih sayang. Macam tu lah kurang lebih. Jadi itu sebab kita wujudkan ladang alam mawasat. Supaya anak-anak kita ni kita bentuk dia dengan inspirasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada you all ada ladang ataupun you datang ladang alam mawasat. And then bila dah datang tengok kenapa kita buat ladang ni, bila orang tengok apa yang ada dekat ladang, dia orang kata saya boleh buat macam ni kan, barulah dia jadi. Tadi saya ada cerita dekat Abu Anah kan, kenapa ladang? Sebab orang Islam level paling kaya adalah orang yang ada ladang, bukannya orang yang ada emas ni. Sebab apa-apa berlaku nanti kita tak boleh makan emas. Betul. Tak boleh makan perak, tak boleh makan zamrud, marjan, permata, tak boleh kan. Jadi orang yang bawah sekali, orang yang ada emas, permata, perak, zamrud, marjan. Orang yang kedua adalah benda ni dia ada emas, zamrud, marjan ni, dan dia ada tanaman. Yang ketiga dia ada ternakan. Yang keempat dia ada ladang. Maksud ladang ni ada keluarga lain yang duduk di dalamnya, yang bersama-sama untuk membangunkan ladang alam mawasat. Buat! Sini, lari! Cepat, lari! Laju! Okey, Abu Bak. Bak, kenalkan diri. Tengok kat sini, kenalkan diri, cepat. Assalamualaikum, semua nama saya Bubak, umur saya 8 tahun. Saya di ladang sebagai fasilitator. Saya akan ajar puan dan tuan memanah dan berkuda. Saya kata, dalam masa ni tiada ketakutan, tiada hasad dengki, tiada kebencian. Yang ada di alam mawasat ini adalah kerenan dan kasih sayang. Selamat datang ke alam mawasat. Buka lah betul-betul, kenapa tahan-tahan macam tu pula. Okey, baik. Okey lah, nanti boleh buat lagi baik lagi. Lepas apa Mak? Lepas ni buat lebih baik lagi InsyaAllah. Okey, ambil anak panah, ambil busur, pergi berlatih dekat sana. Muhammad, Abu Bak. Boleh Muhammad? Praktis. Sebab lepas ni besok Muhammad dengan Abu Bak nak buat show ni. Boleh Anak dia juga tadi dia keras. Okey. Dah setang sudah, dan ni dah apa semua. Kita tengok kuda pula insya-Allah. Alright, jom. Jom Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni anda bersama dengan saya di ladang alam warisan. Sekali lagi, tadi bahagian atas, sekarang ni bahagian bawah pula. Dia ladang ni terbagi pada dua bahagian, atas dan bawah. Atas tu level kayangan lah. Bawah ni untuk kita berkuda dekat sini insya-Allah. Jadi dekat sana Abu Ana, kita ada rumah yang berusia 287 Mana tahun. tu? 287 tahun. Ujung sekali. Yang kedua tu 270. Yang ni ada dalam 180. Yang ni 80 kurang lebih. Macam mana tahu dia punya usia dia? Ni coach kan? Kita tahu usia dia sebab dalam tu ada duit emas. Bukan duit, ada duit emas, ada. Dalam emas. mana coach? Dalam rumah. Dalam tiang. Oh, Dalam tiang sini tu kat bawah dia tu ada duit emas. Dia letakkan duit emas sebagai Tanda. tanda. And then dia ada letakkan duit yang bertarikh dekat dalam tu. So it's quite amazing lah. Itu memang cara orang dulu coach. Yes.
Orang dulu untuk nak menandakan rumah ni. 180 tahun. InsyaAllah. And then dekat sini belakang ni ada stable kita. Sekarang ni tengah kemaskan stable sikit. Ni stable alam warisan. Okey. Apa maksud kuda, Abu? Tak tahu coach. Okey, masuk kuda di ladang alam warisan ni, kau dengar baik-baik. Kekuatan ummah dari Allah. Okey. Kuda, kekuatan ummah dari Allah. Maksudnya ni, Allah bagi kuda ni pada kita untuk bentuk kekuatan diri kita. Jadi anak-anak kita yang macam ni, bila kita ajar mereka berkuda, mereka akan dapat membentuk kekuatan diri. Tunjuk kuat, tunjuk kuat. Oh, yeah. Jadi dekat sini dia ada kunci-kunci dia tau. Kat sini ada key. Key dia kalau kau tengok kat situ logo situ kan. Dia ada dia tulis situ khutbah tak akhir. Dekat logo tu boleh tengok logo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Tulisan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada tulisan nama dia khutbah tak akhir kat situ. Jadi khutbah tak akhir ni merupakan satu kita punya pegangan. Kalau kita susah sangat nak faham apa yang Nabi bawa, just dengar khutbah terakhir baginda Rasulullah SAW. It's so packed. Dia padat, padu dan itulah yang sebenarnya kita kena bawa. Baginda Rasulullah SAW cakap. Dan salah satu daripada isinya adalah untuk kita tidak ditekan dan untuk kita jangan menekan. Hari ini kita ditekan daripada pelbagai arah. Dan saranan baginda Rasulullah SAW, pesan baginda adalah untuk kita supaya kita tidak ditekan. Ini kita kena ambil fikir sikit. Jadi macam mana kita untuk kita tidak ditekan? Kita kena banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mengelakkan kita daripada ditekan oleh kelemahan kita sendiri. So kita kena ada kekuatan. So maksud kuda tu adalah kekuatan ummah dari Allah. Daripada sekarang kita kena berkuda insya-Allah. Baik tuan-tuan, akhir kata daripada saya, semoga tuan-tuan dapat manfaat dekat sini. Datang, bawa family, jangan lupa dan jangan jemu untuk ke ladang alam warisan kerana ini barulah kulit hadapan saja. Banyak lagi yang tersirat di alam warisan ini. Akhir kata daripada saya, Muhammad Akmal bin Muhammad Dahlan, bendahara alam warisan. Di alam warisan ini, tiada ketakutan, tiada hasad dengki, tiada kebencian. Yang ada di alam warisan ini hanyalah keberanian dan kasih sayang. Selamat datang ke alam warisan.